so kita akan refresh balik apa yang kita telah belajar pada kelas yang sebelum ini. Okey. Jadi sebelum kita sama-sama applykan kita punya konsep ke dalam penyediaan jawapan, saya nak awak nampak tak apa ni paparan saya? Nampak. Nampak Alright. Sebelum tu saya nak wakil. Saya nak pilih salah seorang untuk nyatakan kepada saya apa format yang awak ingat tentang penyediaan yuran. Jadi agak-agak siapa terpilih ni? Nampak ni tak? Roda warna tak? Nampak. Nampak Okey baik tengok nota. Okey, Aina Munira. Sila nyatakan kepada saya format akaun yuran yang telah awak hafal. Aina Munira? Mana Aina Munira? Ya, saya teacher. Okey, nyatakan kepada saya debit apa yang awak ingat lah. Try. Saya tolong tulis. Okey, debit apa? Akaun yuran. Kena ada apa? Sebelah debit, tak pun sebelah kredit. Cuba nyatakan kepada saya. Akaun yuran. Akaun yuran. Okey, sekarang awak tengah nak sediakan akaun yuran. Jadi sebelah debit tu ada item apa? Sebelah kredit ada item apa? Kalau sebelah debit kena ada yuran belum terima. Okey, kejap. Sebelah debit, yuran belum terima apa? Apa yang mula-mula nombor 1? Yuran belum terima pada bila? Pada awal. Awal. Okey, yuran. Okey, sekejap Okay, yuran belum terima pada awal tempoh. Sebentar. Okey. So awak akan ada yuran belum terima pada sebelah debit. Okey, ini adalah yuran belum terima untuk awal tempoh. Jadi awak kena tahu dalam kelab tu bilakah awal tempoh perakaunan untuk kelab. Okey. Jadi Munira, bila yuran belum terima awal ni di sebelah debit, yuran belum terima akhirnya akan berada di mana? Kredit. Kredit. Dia mesti di bawah ya. Sini. Yuran belum terima akhir. Yang ni akhir punya nilai pada akhir tempoh. So nanti kalau tengok soalan kita tengok manakah yuran belum terima untuk akhir tempoh. Okey, seterusnya Ain Munira. Okey, Tania. Seterusnya siapa yang bertuah ni? Nabila. Okay, Nabila. Please tell me what is item of account yuran? Ada. Apa dia? Zap. Dekat Apa dia? debit. Debit. Jangan beritahu banyak. Saya nak tanya orang lain pula apa ni. Debit ada apa? Debit ada pendapatan dan perbelanjaan.
Okey. Tarikh akhir. Okey. Pendapatan dan perbelanjaan. Perbelanjaan. Okey, seterusnya. Siapa lagi ni? Siapa lagi ni? Bagi lelaki pula. Ashikin. Siti Nurul Ashikin. Betul lah. Siti Nurul Ashikin. Okey, Ashikin. Ya, ya. Apa itemnya lagi? Satu je. Debit. Okey. Yuran belum terperoleh akhir. Alright. Yuran belum terperoleh akhir. Jadi kalau ada akhir kat sini, sepatutnya ada apa? Dia akan bersilang ke mana? Kredit. 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 Kat mana susunannya? Yuran berkredit. Yuran? Belum terperoleh awal. Yuran Dekat mana? belum terperoleh awal. Okey, dekat mana tu? Dekat mana? Dekat kredit. Dekat kredit. Okey, dia akan sebaris dengan apa? Kredit. Sebelah kredit, okey. And then dia akan Yuran sebaris belum dengan terima apa? awal. Yuran belum Okey. terima. Yuran belum Alright. terima awal. Good. Yuran belum terperoleh akhir. Alright. Siapa lagi? Mana boys? Tak dapat boys pun. Nak dengar suara boys dah pula ni. Tak apalah. Okay, Nikki. Hari ni girl yang bertuah. Okay, Nikki. Apa lagi yang ada? Dekat sebelah kredit teacher. Okay, item apa? Bank atau tunai. Bank atau tunai. Alright. Okay, lagi seorang. Last. Okay, spin lagi sekali Mana boys ni? Tangan saya ni hari ni. Tak dapat pilih boys lah. Suara jarang-jarang dengar ni. Jack. Zakuan. Apa satu lagi Zakuan? Tak dengar lah Zakuan. Zack. Ya. Apa satu lagi? Tinggal satu lagi item ni dalam akaun yuran. Apa lagi? Satu lagi? Tak ada lagi. Satu lagi. Satu lagi dalam akaun yuran ni. Satu lagi item. Apa lagi Zack? Baru nak buka nota. Ya? Teacher. Ya? Kenapa? Saya nak tanya yang sebelah kredit tu yang yuran belum terperoleh tu bukan awal kan? Oh lah, awal lah. Sorry. Suara Aina Munira Suara siapa? Teacher. Betul lah. Okay. Sorry. Awal. Maknanya awak alert lah kesilapan tu. Okay, tak apa. Thank you. Zack. Apa satu lagi Zack? Zack. Apa satu lagi? Lambat awak jawab ni. Lambat kita nak proceed ni. Yuran apa?
Kok yakin tak yakin ni? Suara tak yakin ni. Apa dia Zack? Ha? Okay, ada siapa tak nak bantu Zack? Boys. Boys, ada siapa nak bantu Zack tak? Amir Kuan. Amir? Oh, Amir. Okay, siapa nak bantu saya cepat-cepat? Kita nak proceed pula ni. Saya je. Ya? Yuran lapuk sebelah kredit. Okey. Yuran lapuk. Okay, so ini secara keseluruhannya tentang format untuk tentang item-item yang ada dalam akaun yuran. Okay, kadang-kadang dalam soalan tu tak semua item tu ada tau. Jadi ikut kaedah awak macam mana awak nak mengingat. Kalau awak nak mengingat and then awak transfer ke akaun yuran and then baru cari nilai pun tak apa. Kalau awak dah mahir, kalau tak ada item tu tak payahlah tulis Tapi yang penting mula-mula ni kena hafal lah semua dia berada dekat mana. Alright, kemudian bila awak dah ada akaun yuran, okay, bila awak buat soalan, awak akan cari kan, awak kena tahu tau, bila awak dah buat soalan, awak kena tahu nilai sebenar akaun yuran di sini. Maknanya nilai ni untuk butiran pendapatan dan perbelanjaan. Bila awak dah dapat nilai tu, awak kena transfer ke sebelah kredit akaun pendapatan dan perbelanjaan. Awak akan tulis, awak akan tuliskan butiran sebagai yuran ahli. Yuran pun boleh. Sebabnya apa? Kenapa nama yuran kat sini? Sebab kat atas ni awak buatkan akaun yuran. Jadi bila awak letakkan di bawah akaun pendapatan, awak kena tulislah nilai pendapatan perbelanjaan tu dapat dari mana? Dapat daripada akaun yuran. Okey. Lepas tu, satu lagi, bila soalan tu ada hutang lapuk, awak jangan lupa yuran lapuk ni merupakan perbelanjaan untuk kelab. Jadi awak kena pindahkan juga ke sebelah debit pendapatan dan perbelanjaan. Jangan lupakan yuran lapuk tu. Dia sama juga macam hutang lapuk, dia belanja perniagaan. Jadi yuran lapuk ni dia perbelanjaan untuk kelab. So awak kena transfer lah ke sini, ke debit pendapatan dan perbelanjaan, namanya sebagai yuran lapuk. Okey. Ini penting ni. Dia punya step by step. Kena hafal yang, bukan kena faham yang ni dulu, baru kita boleh buat step yang lain pula. Sebab apa? Akaun pendapatan dan akaun pendapatan dan perbelanjaan ni nanti dia banyak item tau. Jadi yang pertama awak kena mahir tentang cari nilai yuran. Sebab lepas-lepas ni nanti awak kena letakkan item-item yang mungkin ada pelarasan masa tingkatan 4. Jadi yang ni kena mahir dulu. Sebab kita belajar kelab kena tahulah nilai yuran dia berapa sebab dia sumber kewangan utama kelab dan persatuan. Okey. Kemudian satu lagi, bila awak dah selesai sediakan apa tu? Akaun pendapatan dan perbelanjaan, awak kena mahir jugalah untuk apa? Bawakan item liability semasa dan aset semasa dalam akaun yuran ke dalam PKK. Jangan lupa transfer lah tu. Maknanya kalau yuran belum terima yang ni awak kena letakkan di sebelah aset semasa sebab yuran belum terima akhir ni merupakan aset semasa kelab dan yuran belum terperoleh merupakan liability semasa kelab. Maknanya kat sini ni awak kena tahu nak cari nilai yuran, nak pindahkan nilai yuran tu dan pindahkan nilai liability dan aset semasa. Okey, jelas tak tentang yuran? Okey
Alright. Okey, yang lepas saya telah suruh awak buatkan latihan buku teks nombor 1 dan nombor 2. Jadi tahniah pada yang siapa yang dah buat, dah hantar dah pun. Yang belum, tolong selesaikan. Okey, cuma yang ni kita tengok sama-sama. Kita nak cari mana maklumat yang kita kena masukkan dalam akaun yuran. Okey, kalau untuk nombor 1 ni, dia berikan tentang kelab seni gayung pada tahun berakhir 31 Disember. Maknanya kat sini bila awak tahu 31 Disember ni adalah akhir tempoh, bermakna 1 Januari 2017 adalah awal tempoh. Jadi kalau awak tengok yang ni, ini adalah akaun penerimaan dan pembayaran. Maknanya maklumat dalam akaun ni dia menunjukkan maklumat berapa nilai yuran ahli yang telah awak terima sepanjang tahun 2017. Maknanya bila awak terima tu awak tak tahulah, maksudnya yuran tu dia bayar tu yuran belum terperoleh ke, yuran belum terima ke, tak tahu. Awak just terima je, awak tadah tangan, awak pun terima. Okey, mes sini, bayar duit, yuran, so awak terima je. Awak tak tahu status duit tu tentang apa kan, maksudnya yuran masa bila. Jadi masa kat sini dia melibatkan butiran bank. Maknanya kalau awak tengok akaun penerimaan dan pembayaran dia mesti melibatkan butiran bank. Awak kena tahu berapa jumlah yuran yang telah diterima sepanjang 2017. Alright. Kemudian untuk bahagian yang ni. Ini untuk awak tahu nilai-nilai awal dan akhir, di mana 1 Januari merupakan nilai untuk awal dan 31 Disember untuk nilai akhir. Jadi awak boleh identify lah YBT awal mana satu, YBT akhir mana satu. Yuran belum terperoleh ni saya panggil YBO ringkas sikit. YBO awal mana, YBO akhir mana. Jadi awak tinggal masukkan ke dalam format akaun yuran. Jadi pastikanlah awak selesaikan tugasan ni dengan baik, dengan faham Kemudian, alright tak? Ada soalan tak nombor 1? Soalan 1 ni simple je. Ada soalan tak soalan 1? Kot-kot tak faham ke mana-mana bahagian? Tak ada. Tak ada Okey, kita pergi kepada soalan 2. Kita pergi soalan 2. Okey, soalan 2 tentang kelab Widuri. Okey. So, kelab Widuri ni dia tempoh perakaunan dia adalah dari 1 Januari sehingga 31 Disember. Sebab apa saya kata gitu? Sebab dia telah cakap tahun berakhirnya 31 Disember. Bermakna dia bermula 1 Januari. Okey. Kalau saya refer kepada kotak purple ni, apa yang maklumat yang awak dapat daripada kotak purple ni? Boleh tak seorang terangkan pada saya? Maklumat apa yang awak dapat dari kotak purple ni? Bila kita tengok akaun bank. Maklumat bank. Aina Safia yang jawab. Okey, maklumat bank. Bila tengok penerimaan dan pembayaran, kita akan merujuk kepada butiran bank di akaun yuran. Okey. Jadi maknanya kat sini, dalam bank kita, kita telah menerima, kejap ambil lah, kutip lah. Okey. So maknanya dalam akaun penerimaan ni adalah butiran bank di akaun yuran. Bermakna bila awak tengok kan dia tuliskan 3 yuran kat sini. Dalam bank awak, maknanya awak telah menerima yuran tahun 2016, awak telah menerima yuran tahun semasa 2017 dan awak telah menerima yuran
tahun depan, tempoh depan, iaitu yuran tahun 2018. Maknanya pada butiran bank ni awak akan rekodkan kesemua nilai yang awak telah terima. Tak kisahlah pada bila pun yuran tu dibayar. Maknanya untuk butiran bank awak kena jumlahkan kesemua nilai. Okey, jumlahkan. Kemudian kalau awak tengok yuran tahun 2018 nombor 3. Ini adalah yuran tahun depan. Maknanya yuran tahun depan tu adalah yuran yang perlu dibayar, yuran yang perlu diterima pada tahun depan tapi kita terima pada tahun ni. Jadi kita akan namakan yuran itu sebagai yuran apa? Yuran tahun depan tapi kita telah terima pada tahun ini. Kita akan namakan dia sebagai yuran apa? Yuran belum terperoleh. Okey, Yuran kita akan belum namakan terperoleh. dia sebagai yuran YBO, yuran belum terperoleh. So YBO ni untuk nilai awal ke nilai akhir? Akhir. Maknanya yuran tahun depan yang awak telah terima pada tahun ini merupakan nilai YBO akhir. Okey, ini maklumat yang awak dapat daripada akaun penerimaan dan pembayaran. Satu, awak tahu daripada ketiga-tiga nilai itu awak akan dapatkan butiran bank. Lepas tu yang kedua, awak boleh tahu tentang nilai YBO akhir. Yang ketiga, awak kena tahu juga sebab dia akan berkaitan dengan yuran lapuk. Okey, iaitu di mana dalam penerimaan tu telah dikatakan kelab menerima yuran tahun 2016. Kelab telah menerima yuran untuk tahun lepas. Maknanya ahli itu bayar yuran tahun lepas pada tahun semasa. Bermakna nanti awak kena tengok ada tak lagi yuran tahun lepas yang masih belum diterima lagi. Maksudnya yang ahli belum bayar. Kalau ada ahli belum bayar, kalau kelab kata lebihan tu perlu dihapuskan, so awak kena bandingkan antara yuran tahun 2016 yang telah diterima dengan baki yuran belum terima awal yang ada. Okey Maksudnya macam ni. Kalau awak tengok pada maklumat 1. Pada 1 Januari, 1 Januari ni adalah awal tempoh So ni adalah awal tempoh. Pada awal tempoh ada yuran belum terima yang masih lagi belum dibayar oleh ahli. Maksudnya ada lagi yuran tahun lepas yang masih belum dibayar oleh ahli. Maksudnya awak tak terima lagi yuran itu. So yuran tu 320 tu akan dibawa ke tahun ini. So dia akan menjadi yuran belum terima awal. Sebab apa? Tahun lepas tak bayar lagi, so bawalah ke tahun semasa iaitu 2017 dan menjadikan sebagai yuran belum terima awal. Okey, ini baki yuran yang masih belum dibayar oleh ahli tau. Lepas tu kalau awak tengok kepada yang ni tadi ni, yang nombor 1 ni, RM200, ini merupakan maklumat yuran tahun lepas yang ahli dah bayar pada tahun ini. Maknanya pada tahun 2017 ada ahli telah bayarkan untuk yuran tahun lepas punya sebanyak RM200. Bermakna berapakah lebihan yang masih belum dibayar untuk tahun lepas tu? Cuba awak kira berapa? Berapa lebihan yang masih belum diterima pada tahun ini? Faham tak soalan saya? Pada awal tempoh, awak ada baki lagi yuran yang belum dibayar oleh ahli untuk yuran tahun lepas. And then, bila dah berlalunya tempoh 2017 ni, awak kira-kira awak ada terima yuran untuk tahun 2016 sebanyak RM200. RM200 ni telah dibayarlah oleh ahli. Padahal hutang untuk yuran belum terima sebanyak RM320. So, lagi berapa lebihan tu yang awak masih belum terima? So, cuba kira kat saya. Berapa? 20 teacher. 120. 120.
120. 120. 120. 120. Maknanya 120 ni lah yang masih tak dapat lagi pada tahun semasa. Padahal ini yuran tahun lepas punya kan. Tapi bila awak ni sekarang berada di 2017, awak masih lagi tak dapat. Jadi kelab pun cakap, jawatan kuasa kelab pun berbincang. Okey, kita hapuskanlah 120 ni sebagai yuran lapuk. So awak kena kategorikan dia sebagai yuran lapuk. Nilai inilah yang awak akan letakkan di pendapatan dan perbelanjaan sebelah mana? Debit ke kredit yuran lapuk ni? Debit. Kredit. Kredit. Yuran lapuk. Yuran lapuk ni debit pendapatan dan perbelanjaan. Dia debit, lepas tu dia adalah belanja kelab. Okey? Dah lah. Ahli tak bayar. Awak kena tanggunglah sebagai belanja awak sebab awak kata nak hapuskan dia kan. So kira 120 ni sebagai perbelanjaan kelab lah. Okey. Okey, kemudian pada maklumat kedua, awak ada, okey, bila awak baca pada 1 Januari. So 1 Januari ni merupakan maklumat untuk awal tempoh. Jadi awal tempoh ni maklumat untuk item apa? So dia katakan yuran belum terperoleh 420. So ini merupakan item apa? YBO awal. Okey. Lepas tu, okey, yang ni pula nombor 3. Pada 31 Disember. Bila dia kata 31 Disember, Disember untuk akhir. Jadi identify item apa tu untuk akhir tempoh tu. So awak akan ada item apa tu pada akhir tempoh tu untuk 3 Roman. Item apa yang muncul? Boys pula jawab. Siapa nama boys lagi Soalan nombor 3 Roman tu apa item yang awak jumpa tu? Syafiq. Syafiq, untuk 3 Roman ni, yang ni. Maklumat apa yang awak jumpa ni? Apa item yang awak akan tuliskan dekat akaun yuran tu? Syafiq. 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 Boys lain? Siapa lagi ada? Yuran belum terima akhir. Yuran? Belum terima akhir. Yuran belum terima akhir. Okey, jadi Akhir. bila awak dah dapat semua maklumat ni, awak bolehlah masukkan ke dalam akaun yuran and then transfer ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan dan juga penyata kedudukan kewangan. Okey. So kalau awak tengok soalan 1 tu dalam aras yang rendah, soalan 2 ni di upgrade sikit lagi sebab dia bagi ayat apa, awak kena analisis lah ayat-ayat tu. Okey. Kemudian ni dia bagi lagi dalam bentuk ayat. Okey. Soalan ni okey, dia kata yuran tahunan ahli kelab anggrek ialah RM80. Maknanya setahun kena bayar RM80. Okey. Dia bagi satu ahli tu kena bayar RM80 yuran tahunan. Lepas tu ada ayat baki pada 1 Januari 2018. Jadi kalau 1 Januari ni merujuk kepada tempoh apa ni? Awal. Okey. Jadi
dia cakap baki pada awal tempoh adalah ada dua item iaitu YBT dan juga YBO. Jadi ini adalah dua item untuk baki awal. Jadi awak akan transfer lah ke dalam akaun yuran. Alright. Lepas tu kalau awak tengok tak boleh lah pula. Okey, tak apa. Kalau awak tengok ni, awak baca ni. Ni, yang saya gariskan kuning ni. Okey, masing-masing baca. And then nanti saya nak pilih awak akan dapat item apa untuk ni dalam akaun yuran. Nak tuliskan butiran apa dalam akaun yuran. Baca. Yuran ahli yang diterima pada tahun 2018 sebanyak RM23,200. Jadi bila baca maklumat ini awak akan tuliskan sebagai butiran apa dalam akaun yuran. Dah baca Saya pilih Dah. Okey Adila. Yang saya kuningkan tu awak akan tulis sebagai butiran apa dalam akaun yuran. Adila. Ya teacher. Saya teacher. Nak tulis butiran apa tu yang saya gariskan color kuning tu, ayat color kuning tu. Kita tuliskan apa dalam akaun yuran? Bank. 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 Okey. Lepas tu ayat lain pula kita nak identify ada item apa lagi yang kita akan analisis. Bendahari lapor bahawa ada 3 orang ahli belum bayar yuran tahun 2018. Okey. Lepas tu lima orang telah bayar yuran tahun 2018. Okey, maknanya ada dua maklumat kat sini. Satu yang hijau, satu yang merah. Jadi, saya nak minta seorang nyatakan saya butiran apa saya perlu tulis dalam akaun yuran untuk garisan color hijau. Syafiq dah jawab. Okey, Maisara. Maisara boleh nyatakan kat saya apa butiran untuk garisan untuk maklumat di garis hijau tu? Bila saya nak letak dalam akaun yuran. Yuran belum terima. Yuran belum terima apa? Awal ke akhir ke? Akhir. Kenapa suara slow sangat tu? Tak yakin ke? Yuran belum terima apa? Akhir. Akhir. Kenapa akhir? Bukan awal. Kenapa awak jawab akhir? Bukan awal. Sebab awak nampak maklumat apa? Okay, kalau awak tengok, bila awak baca kan, ketikan yang perenggan ini merupakan untuk maklumat akhir. Dapat dari mana akhir tu? Akhir tu awak akan dapat di sini. Ni. Okay, jadi perenggan ini dia menunjukkan maklumat-maklumat
berada di akhir tempoh. Satu, awak dapat butiran bank. Lepas tu awak akan dapat YBT akhir. Okey. Dan yang garisan merah ni kita akan tuliskan sebagai butiran apa? Fifin. Maklumat line merah ni kita akan tulis sebagai butiran apa, Fifin? Line merah yang 5 orang ahli telah membayar tu ke? Iya. Apa dia? 5 ni bayar yuran tapi dia bayar yuran tahun depan. Di dalam tahun 2018. Jadi apakah yuran itu? Yuran. YBO ke YBT? YBO. YBO, okey. Yuran belum terperoleh. Right. Okey, kalau awak tengok untuk ayat ni dia bagi 5 orang, bagi 3 orang. Jadi awak nak dapatkan nilai jumlahnya, awak kena buat apa? Dia tak bagi jumlah nilai yuran pun. Dia cuma bagi nilai orang. Macam mana nak tahu nilai yuran dia tu? Kena darab dengan berapa? Maklumat dah dapat dah. 80. Berapa? 80. 80. Okey. Oh. Maknanya 3 orang ni akan darab dengan 80. 5 orang ni akan darab dengan 80 untuk dapatkan nilai yuran dia. Dan boleh dimasukkan ke dalam akaun yuran. Okey, nanti awak sediakan dia punya akaun yuran yang lengkap. Lepas tu pindahkan ke pendapatan, kemudian pindahkan ke PKK. So yuran ni dia tak ada nyatakan tentang yuran lapuk. So tak ada masalah lah. Okey. So far okey tak? Boleh follow tak? Boleh dapat lah. Mungkin 1-2 markah untuk kelab persatuan ni. Sebab apa tau? Sebab awak kena mahir yang perpindahan ke akaun pendapatan tu. Sebab bila awak ada nilai yang awak boleh carry forward, kalau ada markah situ boleh lah untuk skor markah. Alright, kemudian kita upgrade lagi level kita dengan kita tengok soalan trial 2018. Okay. Kalau saya kecilkan nampak tak? Saya nak biar awak nampak full format lah dia punya soalan penuh dia. Tapi nanti saya nak tanya benda yang kita dah belajar je lah. Nampak tak kalau saya kecilkan? Tak jelas teacher. Nampak tapi tak jelas. Nampak sangat. Okey, tak apa. Cumanya yang saya nak nampakkan kat sini, beginilah dia punya soalan panjang sangat. Kita baru belajar suku je. Okey. Jadi suku tu walaupun sikit kena mahir. Okey. Sayang kan kalau ada 2 markah, 3 markah, sayang sangat. So jadi kalau full format, kalau macam format untuk soalan trial, dia akan campur dengan pelarasan silibus tahun lepas yang ada sud nilai ke, ada pelarasan ekonominal yang BIPRA, HBO, HBT semua tu. Jadi tu nanti awak kena buat ulang kaji lagi lah. Tapi untuk hari ni awak kena mahir sediakan akaun yuran sebab awak nak tahu nilai sebenar yang perlu dimasukkan ke pendapatan dan perbelanjaan. Jadi dia ada maklumat awal, lepas tu dia ada maklumat penerimaan dan pembayaran serta dia bagi juga maklumat tambahan. Okey, so kita tengoklah. Alright. So untuk soalan trial ni, dia berikan tentang Persatuan Penduduk Prihatin Kota Baru yang telah ditubuhkan 5 tahun lepas. Okey. Persatuan penduduk ni dia buat juga perniagaan batik. Dia jual batik di KB Mall bermula 1 Januari 2017 untuk memperoleh dana. Maknanya persatuan ni dia nak tambah dana kan, so dia buat perniagaan lah.
Okey, tapi bila buat perniagaan, dapat untung perniagaan tu, diorang takkan ambil lah untuk diri sendiri. Maksudnya diorang akan letak sebagai dana persatuan untuk digunakan tujuan menjaga kebajikan ahli ke apa ke kan. Kan matlamat kelab dia lebih kepada kemudahan ahli, kebajikan ahli, okey. Dia bukan untuk keuntungan. Okey. Lepas tu, jadi bila soalan ni kata maklumat di bawah diperoleh, iaitu satu Roman ni. Kita akan tengok. Baki wang di bank pada 1 Januari berjumlah RM87,500. Bermakna kalau dia kata baki bank pada 1 Januari, bermakna ini adalah awal tempoh awak lah. Awal tempoh persatuan. Okey. Jadi bila awal di 1 Januari, tempoh berakhir dia adalah 31 Disember. Ni akhir. Okey. Jadi dia cakap kat sini, baki duit yang ada dekat bank pada awal tempoh RM87,500. Kemudian untuk maklumat kedua, dia cakap ada penerimaan. Bermakna kat sini ada duit masuk untuk item-item berikut. Ni itemnya. Okey. Maknanya duit masuk dalam akaun bank persatuan disebabkan ada penerimaan yuran ahli untuk 3 tahun. Ada item derma dan juga ada jualan kios. Ni duit masuklah untuk persatuan. Lepas tu yang nombor 3 ni untuk maklumat apa yang persatuan dah bayar. Iaitu ada gaji, ada belian, ada sewa, ada kadar bayaran, ada bayar pembekal, ada bayar belanja van, ada keluarkan belanja untuk sagu hati bencana dan kematian, ada juga keluarkan untuk bantuan pelajaran. Jadi item-item ni adalah item yang kelab persatuan dah buat pembayaran. Bermakna kat sini, kalau awak tengok awak telah diberikan dengan baki bank. Ni baki bank awal. Baki awal bank. Lepas tu, awak tahu juga maklumat item-item penerimaan dan awak tahu juga maklumat item-item pembayaran. Bermakna kat sini awak kena cari berapakah baki akhir bank di akhir tempoh nanti. Jadi awak kena kira lah sebab nilai bank tu akan dimasukkan ke dalam penyata kedudukan kewangan. Maknanya awak dah ada baki awal bank, lepas tu awak akan tambah apa? Jumlah penerimaan dan awak akan tolak jumlah pembayaran untuk dapatkan apa? Baki akhir bank. Okey. Jadi baki akhir bank ni salah satu bentuk soalan juga. Maknanya kadang soalan dia tak cakap secara langsung pun. Dia nak tengok student sedar ke tak sedar untuk cari nilai akhir bank yang perlu diletakkan di dalam penyata kedudukan kewangan. Kadang ada soalan dia tak bagi pun baki akhir bank tu berapa. Dia suruh awak cari. Tapi dia tak cakap. Dia suruh macam dia nak tengok awak boleh analisis tak boleh. Jadi kalau untuk soalan ni, kalau awak tengok pada 31 Disember sini. Ini adalah maklumat untuk akhir tempoh. Maksudnya senarai baki pada akhir tempoh. Okey, dalam akhir tempoh ni tak ada pun dia berikan item bank. Bermakna item bank kena cari. Kalau tak cari nanti PKK awak tak seimbang sebab awak terlupa nak rekod baki akhir bank. Kena cari. So nak cari macam mana? Kena refer rumus ke atas. Iaitu baki awal bank tambah jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran dapat baki akhir bank. Okey. So nanti awak carikanlah nilai bank dia tu berapa, lepas tu transfer ke dalam PKK awak. Okey. Kemudian kalau awak tengok ni,
Tu dah selesai baki akhir bank Tu maklumat yang pertama. Lepas tu kan awak kena sediakan akaun yuran. Awak kena cari nilai yuran. Okey. Nilai yuran bila awak tengok ni ada 3 penerimaan duit pada tahun 2017 untuk penerimaan yuran ahli bagi 3 tahun berbeza. Pertama untuk 2016, kedua tahun semasa, yang ketiga tahun depan. Jadi bila nampak item tahun depan secara automatik akan muncul item apa? Y apa? YB Yuran apa? belum terperoleh. Yuran Oh. belum terperoleh Akhir. Okey. Lepas tu nak cari nilai nak cari item-item dalam akaun yuran tu, selain daripada tengok penerimaan, tengok jugalah maklumat tambahan. Okey. Jadi dalam maklumat tambahan, awak akan tengok nombor 4. Yuran tahunan 2016 sebanyak 600 tidak dapat dikutip dan dihapuskan sebagai yuran lapuk. Maknanya kat situ dia cakap ada RM600 yuran tahun lepas tapi memang tak akan dapat diterima pada tahun 2017. Maknanya tak akan dapat diterima pada tahun ini. So nilai itu akan dihapuskan sebagai yuran lapuk. So soalan ni dia telah berikan terus nilai yuran lapuk. So awak transfer je ke dalam akaun yuran. Okey, kemudian dalam maklumat baki ada yuran belum terima. Jadi ini yuran belum terima apa ni? Kalau awak tengok ni, awak akan letakkan di mana dalam akaun yuran? Yuran belum terima apa ni? Awal ke akhir? Tengok sini ni. So ni yuran belum terima apa? Akhir. Akhir. Kena pandai baca. Alright. Okay, habis dah. Tak ada. Maknanya, kalau awak tengok, kalau awak tengok soalan ni, kalau awak tengok soalan ni, yuran ahli 2016 dan yuran lapuk 2. Ni. Sekejap. Yuran ahli 2016 yang nombor 1 ni 1,800 bermakna dia diletakkan di maklumat penerimaan kan. Bermakna ada duit ahli, duit yuran ahli yang telah diterima untuk tahun 2016 1,800 ni. Lepas tu dia cakap ada juga yuran lapuk RM600 yang telah dihapuskan sebagai yuran lapuk. Bermakna pada awal tempoh, berapa sebenarnya yuran tahun lepas yang masih belum dibayar yang kita bawa ke tahun ni? Boleh awak identify tak? Yuran lapuk 600. Yuran yang telah dibayar untuk tahun lepas punya 1,800. Jadi berapa nilai sebenar yuran pada awal tempoh ni? Sepatutnya kita ada. Faham tak soalan saya? 2,400 ke teacher? Maknanya sekarang ni dia bagi nilai yang telah dibayar untuk yuran tahun lepas. Lepas tu dia dah bagi juga nilai yuran lapuk. So awak kena carikan YBT awal. Kalau sebelum ni YBT awal dia bagi. Tapi soalan ni YBT awal awak kena cari. Jadi berapa sebenarnya yuran belum terima pada awal tempoh masa kita duduk dekat awal tahun tu? Tugas awak adalah untuk menambahkan kedua-dua nilai ini. Kena tambahlah. Sebab nanti kalau awak tak tambah, awak akan kata YBT awal tak ada. Padahal ada. Sebab apa kenapa dia ada? Sebab satu dia ada maklumat
yuran ahli 2016 yang telah diterima pada tahun ni. Yang kedua, dia ada juga maklumat yuran lapuk. Jadi nak dapatkan nilai YBT awal, kena tambahkan kedua-dua nilai tersebut. Okey. Okey tak? Okey. Jadi berikut sedikitlah perbincangan kita macam mana nak sediakan akaun yuran dengan baik. Jadi nanti saya akan attach latihan ni, minta awak tolong siapkan. Bermakna siapa yang dah siap soalan 1 dan 2, yang ni siapa yang dah siap, tahniah. Siapa yang belum siap, tambah lagi lah latihan awak ni. Ada lagi 2 soalan kena buat. Okey. Cumanya untuk soalan trial ni, awak kena sediakan ni lah. Baki bank, awak kena kira. Yang ni awak kena kira. Yang ni awak kena sediakan. Okey. Cumanya untuk trial Kelantan ni trial Kelantan ni saya tak boleh nak buat semua lagi sebab kita tak belajar. Jadi kita buat sikit-sikit lah. Nanti bila kita dah belajar, kita tambah lagi maklumat, kita tambah lagi. Okey. So ada apa-apa soalan nak? Faham dah? Faham? Kalau bagi quiz, kena tahu buat ni semua ni. Okay, so jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa latihan, jangan lupa tugasan mentoring. Okay, jangan lupa subscribe saya punya channel. Tahu? Okay. Okay, teacher. Okay, teacher. Okay. Lepas tu kan awak share-share lah dekat kawan-kawan awak yang lain tu. Suruh subscribe juga. Tapi baru sikit je lah videonya. Nanti saya tambahlah sikit-sikit. Tak boleh banyak, tak sempat nak buat. Okay. So jumpa lagi di kelas akan datang. Terima kasih untuk hari ni. Assalamualaikum. Bye. Thank you, teacher. Bye. Terima kasih. Okay, teacher.